Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashikim binti Hashim, memegang nama matrik D202010938823 daripada ISMP Ekonomi yang sedang menjalankan penyelidikan tahun akhir, di mana tajuk dalam penyelidikan tahun akhir saya adalah analisis penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI. Berikut merupakan abstrak dalam kajian yang dijalankan. Seterusnya, objektif kajian yang saya jalankan adalah yang pertama, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI. Bagi objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti perbezaan yang mempengaruhi faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik mengikut demografi dalam kalangan pelajar UPSI. Objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti kekuatan hubungan antara faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI. Dan yang keempat adalah untuk mengenal pasti hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI. Seterusnya, persoalan kajian dalam kajian saya adalah yang pertama, apakah faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI? Yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang mempengaruhi faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik mengikut demografi dalam kalangan pelajar UPSI? Yang ketiga, adakah terdapat kekuatan hubungan antara faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI? Dan yang keempat, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang mendorong penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pencapaian akademik dalam kalangan pelajar UPSI? Yang seterusnya adalah metodologi kajian. Kaedah yang saya gunakan dalam kajian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif. Kaedah juga berbentuk deskriptif dan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menggunakan Statistical Package for Social Science atau SPSS. Yang seterusnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam kajian ini adalah berdasarkan daripada data Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2022 yang mengatakan populasi pelajar UPSI adalah seramai 19,357 orang mahasiswa. Dan bagi sampel pula, bagi jumlah responden yang dipilih adalah berdasarkan teori Krejci and Morgan, iaitu sebanyak 377 orang responden. Seterusnya adalah instrumen kajian, iaitu kajian ini menggunakan borang soal sidik sebagai instrumen kajian yang menggunakan Google Form. Kajian ini juga menggunakan skala Likert 5 mata dan soalan-soalan dalam kajian ini adalah diadaptasikan daripada kajian Ruhil Nazanin Azaman pada tahun 2023 yang bertajuk faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam unit beruniform. Seterusnya, kaedah analisis data. Dalam kajian ini menggunakan kaedah analisis deskriptif, iaitu digunakan pada demografi responden dan untuk menentukan faktor minat, pengurusan dan fasiliti, pembangunan diri, dorongan dan sokongan dalam nilai peratusan kekerapan dan juga skor min. Dalam kajian ini juga menggunakan analisis inferensi, iaitu menggunakan analisis kolerasi, Pearson dan analisis regresi linear berganda untuk menguji hubungan yang signifikan di antara pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar. Yang seterusnya, berdasarkan raja berikut menunjukkan dapatan kajian, di mana dapatan menunjukkan skor min yang diperoleh bagi analisis deskriptif, iaitu pada bahagian demografi adalah baik, di mana secara terperinci penglibatan mahasiswa adalah ramai dan baik. Seterusnya, bagi dapatan kajian yang seterusnya menunjukkan jumlah skor min yang diperoleh bagi analisis deskriptif, iaitu pada setiap pemboleh ubah adalah baik.
Di dapatan kajian yang berikutnya, dapatan menunjukkan dapatan korelasi di antara pemboleh ubah bersandar yang memberi kesan terhadap kesemua pemboleh ubah bebas, iaitu yang terdiri daripada minat, pengurusan dan fasiliti, pembangunan diri, serta dorongan dan sokongan. Dapatan kajian yang seterusnya menunjukkan hasil analisis yang berdasarkan model summary yang menunjukkan beberapa dapatan nilai dan juga ANOVA yang menunjukkan dapatan nilai di dalam kajian dan analisis tersebut. Dan dapatan kajian yang terakhir adalah hasil daripada analisis berdasarkan koefisien. Dan pada raja berikut dapat dilihat nilai-nilai yang dihasilkan, dan secara keseluruhan dapatan kajian yang diperolehi daripada hasil analisis berdasarkan SPSS adalah baik. Itu sahaja pembintangan daripada saya. Sekian, terima kasih.